Marga orang-orang Mandailing itu terpaksa ditutup selepas Perang Saudara Selangor apabila Raja Asal dan tentera-tentera yang menyebelahi Raja Mahadi kalah dan mereka dianggap sebagai pengkhianat oleh Kerajaan Selangor ketika itu. Maka semua orang-orang Mandailing tutup baju. Tutup baju, tak bagi lama lagi, jadi marga semua simpan. Jadi apabila tahun 70, apabila saya jadi penyampai berita radio secara part-time, saya gunakan marga itu. Masa tu tak ada apa-apa, cuma telefon aja. Telefon kering, datang bertanya, "Ni, orang nak bercakap dengan kau?" Dia bertanya. Bertanya apa? Kata, "Ya. Sejak bila boleh pakai marga?" Kata, "Kenapa?" "Selangor tak boleh pakai marga." "Kenapa?" "Dia gini. Dia tahu gini. "Oh, okey." Sebab tu saya kaji balik lah sejarah Perang Selangor. Kenapa? Sebelum tu saya tak tahu. Kita orang Negeri Sembilan, duduk Negeri Sembilan, kita tak tahu kisah Selangor, tak pernah peduli pun. Mengenali Datuk, saya dah kenal lama. Saya rasa tahun 2007, 2016 tahun dah saya kenal. Dan saya cukup hormat sebagai seorang legenda dan juga orang lama. Kita letakkan sebagai budayawan. Saya bukan seniman lagi, budayawan. Sebab Datuk ni dia semua bidang seni dia dah involve. Tidak lagi kita tanya dia apa benda yang dia involve. Dan kalau filem ni terlalu banyak filem. Datuk, kita bermula dengan nama sebenar tu. Nama penuh tu apa? Nama saya sebenar Ahmad Tamimi bin Haji Kamarudin dan marga saya Siregar. Jadi apabila selepas sekolah, apabila kerja, saya daftar balik marga saya dan masuk dalam IC semualah. Marga tu tak bubuh sebab ketika itu marga ni masalahnya panjang. Pertama sekali kalau di Selangor ni, marga orang-orang Mandailing itu terpaksa ditutup selepas Perang Saudara Selangor apabila Raja Asal dan tentera-tentera yang menyebelahi Raja Mahadi kalah dan mereka dianggap sebagai pengkhianat oleh Kerajaan Selangor ketika itu. Maka semua orang-orang Mandailing tutup baju. Tutup baju, tak bagi lama lagi, jadi marga semua simpan. Jadi apabila tahun 70, apabila saya jadi penyampai berita radio secara part-time, saya gunakan marga itu. Masa tu tak ada apa-apa, cuma telefon aja. Telefon kering, datang bertanya, "Ni, orang nak bercakap dengan kau?" Dia bertanya. Bertanya apa? Kata, "Ya. Sejak bila boleh pakai marga?" Kata, "Kenapa?" "Selangor tak boleh pakai marga." "Kenapa?" "Dia gini. Dia tahu gini. Oh, okey." Sebab tu saya kaji balik lah sejarah Perang Selangor. Kenapa? Sebelum tu saya tak tahu. Kita orang Negeri Sembilan, duduk Negeri Sembilan, kita tak tahu kisah Selangor, tak pernah peduli pun. Tapi pada tahun 70, apabila saya balik kampung kali pertama kali, bawa arwah, kerana dia tak balik kampung sejak 40 tahun, sejak dia datang merantau kemari. Kemudian apabila saya bawa balik, waktu itu dia dah bercerita lah siapa kita, apa kita, marga kita apa, marga Siregar Hormon, gini. Dan kita datang ke Medan daripada Spirok, arwah Apih gini, kerana involve zaman Belanda, berlaku pembunuhan dan sebagainya, maka melarikan diri, maka arwah Apih ambilnya bekerja dengan Istana Sultan Langkat. Jadi Istana Sultan Langkat tu tempat almarhumah anak istana kepada almarhumah Tengku Ampun Rahimah Selangor. Itu kerajaan terakhir Sultan Abdul Aziz Langkat. Istana ada tapi dah runtuh habis dah. Tapi depan itu masih cantik, pekan kayu. You go one day. Jadi sejak itu saya balik, saya pakai marga saya terus. Dan marga itu yang membezakan saya dengan yang lain. Dan cuma tambahan marga itu saja, lain yang masih penuh tetap. Tapi tidak ada nama samaran lain. Itulah kisahnya. Dan kisah Perang Selangor itu panjang lagi juga. Nama bapak Datuk tak ada pun Siregar. Sebab dia pakai seorang lagi. Seorang lagi. Kalau Kamarudin Siregar, macam saya, Tarmizi Siregar, macam itu Kristina Siregar, Ahmad Takif Siregar, jadi Fatimah Erna Siregar, dan semua ujung nama dia IC dalam dua.
Bahasanya lain. Jauh tu. Bunyi Jauh biasanya. Kalau Minangkabau tu masih lagi ada bunyi Melayu. Kamal apa yang nadu sadu di siku. Jadi maknanya masih lagi kena bunyi ke mana. Tak ada siapa di sini. Tapi kalau bahasa Melayu macam tu. Ya, apa yang betul. Ya, mulak nak pergi dulu. Mana dulu. Jadi malas. Aku dah balik. Mana ni masih lagi masih jauh sama. Bilang ni masih. Tapi aksara ejaannya dia seperti jauh. Dia ada aksara ejaan dia sendiri. Jadi berbeza bahasanya. Mulak, bukan dulu. Jadi macam bahasa Jerman bahasa itu. Dan ini Suhaimi berasal daripada mana? Saya berasal daripada Negeri Sembilan, daerah Rombau. Suhaimi bin apa? Muhammad Suhaimi bin Sa'ad. Muhammad Suhaimi bin Sa'ad. Rombau tu lah mana? Ni daerah Rombau ni Pekan Kotor lah. Bukan Kotor. Bukan Pokan pula. Pekan tu bukan Kotor, tapi oleh kerana lidah kota tu jadi kotor. Pasal Cik Ahmad Mimi cakap luar Negeri Sembilan kan. Jadi terpaksa saya sesuai kan. Tu sebenar bila cakap ni 9 tu saya sesasu tu payah sikit tu nak ulang balik tu kan tu. Jadi Suhaimi bertugas di sini atau bagaimana? Saya bekerja di Petaling Jaya. Di Petaling Jaya. Sudah ni belum? Belum ada orang nak lagi. Masih kosong. Dalam studio kalau ada yang berkenan atau di rumah yang berkenan masih kosong, saya boleh tolong. Gementar ataupun bagaimana? Belum lagi ya. Belum gementar lagi. Jangan dah duduk tempat kursi penggementar, jangan. Itu tak tahu lagi ya. Baik, Suhaimi. Di sekolah Negeri Sembilan, di Sekolah Kebangsaan Ampangan, kemudian sambung sekolah di Sekolah Kebangsaan Tengku Durah. Sepatutnya habis di situ juga sampai Form 5. Patutnya tingkatan 4 saya ke Sedar. Masa itu Sedar di Tanjung Malim, tak salah. Sekolah dekat Berwajak dapat Sedar. Tapi arwah bapa kan agak konservatif. Dia kata kalau masuk sekolah putih ni jadi kafe, jadi apa, jadi kerana dia ugur agama yang hebat. Jadi akhirnya tinggallah, tak payah jadi Sedar. Tak masuk sedar. SMC 1 masa jam 4 pun dia tak bagi. Darjah 6, masuk Sedar pun dia tak bagi. Jadi kira sekolah tu kira papek Sedar lah. Sebab saya sebenarnya masa di sekolah Sembilan dulu pun saya ada kumpulan tarian. So ambang pun. Tapi sebelum menari itu saya menyanyi rambang. Setiap minggu tu menyanyi untuk orang kahwin dapat RM5, RM10 tu hendaklah pilih hidup ni. Lepas tu ada grup tari, ajak saya masuk grup tari, masuk pertandingan peringkat kebangsaan sekali hari. Kemudian ada satu grup pelakon drama arwah Ahmad Haji Ahmad dengan arwah Anwar Ali Bashar. Dua-dua ni tokoh drama Negeri Sembilan ni. Dia kurang pelakon untuk drama Degup Jantungnya Berhenti. Degup Jantungnya. Masa tu drama TV. Drama pentas. Masa tu saya memang gabra lah kalau nak mengganti orang. Tapi mujur lah ketika itu, watak itu hanya duduk di atas meja kerana sebagai konsultan. Jadi ada lah skrip dalam tray. Saya dapat solo play dia 2 jam. Dapat booking, tapi masa tu zaman tu telefon tak ada, apa tak ada, tak boleh nak curi gambar tak boleh. Dan itu pertama kali saya melihat dia berlakon solo 2 jam. Is a solo play, is very strong. Kekuatan lakonan memang hebat sekali. Dan di situ saya mendekati macam-macam theater group lah, daripada yang Off-Broadway, Street, yang community dan black theater semua. Hari-hari pergi nonton teater je. Jadi memang penuh kepala tu. Jadi makin lama merasakan diri tu terlampau kecil masa tu. Dan satu yang menarik di New York Washington DC dan sebagainya. Saya tak sempat lama. Sebab sebelum tu saya dah pergi Singapura masa kerja. Masa tu anak saya nak lahir. Tapi saya sebulan lebih di US. Itu tadi dengan arwah Zulkifli Fizer semua sekali. Tidak ada satu teater di dunia pun yang akan hidup di atas collection di tiket. Tidak boleh. Jadi ide itu saya bawa balik. Sebelum Istana Budaya ditubuhkan, masa itu saya bersama balik ke sini. Istana Budaya masa itu dah struktur dan saya dah dikabarkan akan jadi ketua pengarah di situ. Dan dengan saya tengok ada
300 staff dengan 20 juta perbelanjaan saya terpaksa kendalikan. Jadi saya takut. Jadi staff dengan ramai itu dengan charge. Kalau orang tahu apa performing arts tu, dia takkan seberani-berani ambil jawatan. Sebab di New York, saya mendekati beberapa performing arts center. Sehingga saya mendaftarkan masa tu National Theatre kita ke dalam Performing Arts Society of the World. Jadi apabila menjadi ahli situ, kita di sini akan melakukan program sebenarnya. Di National Theatre itu kita jadikan program, bukan program seperti yang sekarang. Program ketika itu ialah 90% kita akan menjadi toke kepada performance antarabangsa. 40% daripada hasil itu dia akan letakkan geran-geran untuk membangun teater-teater yang ada di sekitar Kuala Lumpur. Jadi itu tujuan. Dan kemudian kita menyarankan supaya ada one-to-one baik apa reduction tax seperti Singapura dia sekarang. Kita dah rancang awal dah. Setiap tax yang dibagi oleh syarikat-syarikat besar dan akan ditambah dengan 1% oleh kerajaan akan menjadi grant untuk pembangunan culture di ibu kota. Dia tak boleh dasar kepada collection tiket. Kerana penonton itu macam di New York semua, Broadway semua, penontonnya bukan dari sini. Penonton semua dari luar. Ketika dulu penonton datang teater pakai well dressed. Tetapi apabila Broadway besar-besar tu hanya akan dipenuhi oleh penonton-penonton dari kalangan penshopping yang baru pulang dan collect tiket setengah harga dekat Times Square tu beratur panjang-panjang, dan mereka akan bawa barang-barang shopping tu letak dalam store dan masuk ke tengah-tengah. Itulah budaya menonton teater ketika itu. Saya memang jadi begitu marah, tetapi ketika itu ada beberapa sebab maka saya tak berani dan saya mohon untuk bersara. Pertama, ketika itu adalah 3 orang yang zaman saya mula-mula tu yang saya cekup under table. Jadi dah menjadi pegawai saya. Jadi Berapa lama di sana beraya tu waktu tu? saya tak lama. Berapa tahun? Saya balik, saya memegang jawatan tu 6 bulan. Sebab period pertama itu 6 bulan. Sebelum kita memegang pertama 6 bulan tu. Ya. Jadi memegang jawatan itu maknanya bos saya kena balik tidur. Saya kata tak sempat. Masa itu belum siap. Saya belum siap. Jadi perancangan dah siap, struktur dah siap, struktur pembangunan semua dah siap. Jadi maknanya National Theatre kita itu bukan venue panggung, tetapi it is a program. Program membangun perkembangan teater secara menunjang. Jadi excellent theater yang akan berkumpul di situ. Maknanya saya sudah daftarkan National Theatre ketika itu di International Performing Arts Society. Jadi mana-mana kita akan menjadi grup di bawah mereka. Jadi kita tahu company-company mana yang akan berada di selatan. Jadi kita akan booking 2 tahun awal dan kita tap di turun mana. Dan kita own the performance. Jadi apabila kita own performance itu, ada 2 keuntungan di situ. Pertama, kita sebagai tuan rumah panggung yang punya performance, dan kita melatih on-job training, technical personnel, orang-orang teater dan sebagainya, dalam teknologi. Sebab dengan cara itu, kita tak payah belanja besar. Jadi dengan attach begitu, dan kita ada right untuk meletakkan pekerja dengan dia orang. Jadi, tapi benda tu tak berjalan. Selepas apabila bos bersara, dan saya pun ambil tindakan bersara, jadi ide itu diganti oleh orang tak ada background. Jadi bila dia tak ada diganti oleh background, maka jadilah token panggung. Sewalah panggung tu 30,000 masa itu. Maka sekarang ni hutang bayaran TNB kabarnya hampir setengah juta, sejuta tak bayar. Jadi maka panggung tu kabarnya akan diswastakan. So bad because some of us are stupid. Abang sebelum itu lagi, abang 80-an. Jadi sebelum tu lagi? Sebelum tu lagi. Saya pergi dia 90-an. Saya pergi ke fellowship di Jepun. Japan Foundation pun 78, balik 79 setahun. Abang selepas itu rentetan daripada Udara dan Darah terus kepada Kuala Lumpur lah, Desaria lah, big stage. Sampai sampailah Rahim.
menerbitkan filem pertama bersama dengan Flick Group pada tahun 1980-an. Filem Abang pertama. Nah, jadi diambil kelompok dia je, kecuali Nokrumullah saya yang bukan dari kalangan stage, jadi group teater. Jadi yang dalam tu daripada pelakonnya, pemainnya, begitu juga dengan pekerja-pekerjanya yang dia senior di Alfian dulu macam Arwah Aziz, Arwah editor, chief editor, semua sekali semua dipindahkan ke dalam Split Group. Jadi permanent staff pun benda kali betul tu. Kau tak fikir begitu berbeza. Kerana kita melalui 3 tahap sebenarnya. Pertama, tahap filem-filem terbitan Shaw Brothers dan juga Robin Hood yang berdasarkan kepada filem-filem hitawan dan diangkat dan digarap oleh latar belakang pengarah-pengarah daripada India dan sebagainya, dan penulis-penulis yang tak berapa tinggi sekolah ketika itu kecuali Jamil Sulong dan beberapa orang yang ada latar belakang sekolahan yang tinggi. Jadi corak penceritaan ketika itu masih lagi kerana transisi zaman bangsawan masih lagi dalam tu, dan pemain-pemainnya kebanyakan bekas pemain bangsawan. Seperti Syarif Medan, Ahmad Nisfu dan sebagainya, semua pemain bangsawan. Jadi cerita-ceritanya corak bangsawan. Apabila transisi Piramli berubah sedikit, apabila Piramli berubah kembali ke Lumpur, bangsawan itu dah hilang. Piramli sudah berubah. Betul-betul 60 tahun 60-an, corak pemikiran orang dah berubah. Orang dah mula tengok televisyen, dah ada saungan dan sebagainya. Pemain-pemain bangsawan kita itu berubah. Dah tak ada dah. Jadi tinggallah saki-baki daripada generasi kedua bangsawan yang di dalam yang bergerak dalam melalui indra filem dan sebagainya, seperti Badul, kemudian anak kepada Ibrahim Pendek, arwah Aziz Sattar. Jadi bekas-bekas Jalan Ampas itu kembali memenuhi filem-filem warna Kuala Lumpur. Jadi ide dan cara pemikiran filem Jalan Ampas itu masih ada lagi. Jadi kita lihatlah cerita-cerita si Badul dan sebagainya. Walaupun bukan cerita itu tak bagus, kerana itulah kotak fikir dan corak pemikiran masa itu, maka lahirlah filem-filem seperti itu. Jadi apabila masuk kelompok Rahim Razali, seorang accountant, kemudian Rahim Razali, latar belakang Laida, kemudian beberapa orang lagi, scholar-scholar dalam bidang pementasan dan sebagainya. Jadi cara penulisan itu sudah berubah. Oleh kerana latar mereka dunia korporat, jadi cerita-cerita korporat itu sudah mainan, jadi tidak masalah apa-apa. Jadi kotak pemikiran, corak pemikiran, jadi dah berubah. Jadi Abang itu merupakan satu titik tolak baru dalam cara pembikinan filem, penceritaan yang lain daripada sebelum itu. Jadi maka Abang menjadi fenomena. Abang mengatakan saya kafir. Aku mengatakan dalam hidup pura-pura kau tu kau telah lupakan dirimu, keturunanmu, usul asalmu, didikanmu. Semuanya kau telah lupakan. Tapi abang menggunakan perkataan kafir. Apa pula perkataan yang menggoncangkan kau, sedangkan kelakuannya tidak menghiraukan kau? Selama ini kau tak gentar hidup munafik. Oi, Tok Imam, jangan pandai mengatur orang. Awak tu selama ni apa? Orang yang tidak mempedulikan keluarganya. Apa keturunannya? Orang yang selama 10 tahun berpoya-poya di benua asing. Apa bangsanya? Orang yang mau menjahanamkan adiknya sendiri. Apa agamanya? Orang yang mau memalukan mak bapaknya. Apa tata susilanya? Orang yang mau menggadaikan titik peluh saudara maranya. Apa didikannya? Bangsa paling besar kerana pembawanya itu yang menciptakan cerita seperti itu, menjadikan cerita itu seperti itu. Jadi apabila berlaku saingan-saingan dengan generasi Jalan Ampas, generasi kedua Jalan Ampas bersaing, jadi apabila Abang Hero Rahim Razali naik, dia naik terus. Kalau Rahim tak buat filem tu mereka naik balik. Bila filem tu mereka naik. Jadi kita lihat dengan jelas, setiap Rahim masuk dia menang. Setiap Rahim masuk dia menang. Jadi daripada pemburu sampai ke pemburu membuatkan Amat Yatim bersaing dengan Masa Asian Film Festival, maka dia tak dapat best actor tetapi dapat best projection. Best projection tu sama dengan best actor juga. Jadi cara dia menterjemahkan dalam filem tu benar-benar berharap kepada DOP. Dan tak tahulah saya macam mana jadi, oleh kerana ada satu scene tu sampai 10 minit sampai habis satu plan. Dia tak plan shot, walaupun dalam shooting script dia lengkap. Tapi shooting script tinggal shooting script. Saya simpan lagi Abang shooting script tebal.
shot berapa semua kali tapi tak apply. Maka jadilah abang seperti apa yang ada. Ya, walaupun dia belajar, tapi cara berfikir, cara menggarap story tu masih berbeza. Kadang-kadang dia masih terikat dengan style lama. Tapi macam mana pun sebenarnya, dia pengarah ni juga seperti profesor juga. Dia kena ada, dia kalau macam lecturer sebagainya, dia kena keluar setahun. Selepas 2-3 tahun, dia kena keluar setahun, tempat yang dia suka, untuk refreshing balik idea. Jadi pengarah filem juga begitu. Sebenarnya harus mengambil waktu, sama ada keluar pergi tempat lain atau mendekati kelompok-kelompok pengarahan pemikiran yang lain, sama ada pergi ke Indonesia ke, pergi Filipina ke, pergi ke yang negara-negara yang mempunyai corak pemikiran filem seperti kita, bukan high tech tetapi dari segi konten kesan manusia, situ kita dekati. Di universiti saya major seni lakon, pengarahan stage dan pementasan. Tapi waktu itu School of Film dia ada satu loophole yang membuat saya berhak masuk sebagai student film. Jadi lepas saya masuk, baru buku tu dirubah balik, bahasanya di-rephrase balik, bahawa tidak ada school major lain boleh masuk dalam school film. Jadi saya nak buat double major masa itu, tapi oleh kerana tak boleh, jadi saya ambil film school saja. Jadi dalam film school, oleh kerana yang mengarah tu, yang mengaji menjadi lecturer tu kawan saya dekat filem negara. Jadi saya diharamkan masuk kelas. Jadi saya dibagi keistimewaan untuk menjalankan ada satu kelas yang secara dekat itu. Jadi saya ambil kelas itu mengajar dan saya dapat kredit 1 dan exam A, okeylah settle lah. Dan stage pun itu je lah. Cuma yang rendah-rendah sikit, mana subjek lain, subjek Islam itu rendah lah. Kemudian dalam pada yang sama, waktu saya nak study universiti, saya berang balik ke KL. KL Penang, petang saya balik. Waktu tu saya balik 3 bulan. 3 bulan terus saya study dengan almarhum Pak Bustal Nawawi. Dia buka kelas dekat Pusat Belia. Masa tu yang ada Tiara Jeklima, saya, Syamudin Abdullah, ada 2 orang lagi. 6 orang je student tu mendekati pemikiran filem Pak Bustal. Pak Bustal yang Orang tu. Jadi saya berguru dengan dia 3 bulan. dia ada di Malaysia waktu tu. Masa tu dia datang sini mengajar, buat kelas. Dia nak cuba buat kelas, lepas tu nak buat kelas. Tapi lepas tu tak jadi, tak tahu macam mana. Funder dia tak jadi. Jadi saya tim yang 6 orang lah yang mengajar pendekatan filem, memahami teknologi dan juga sinematografi. Kemudian mendekati film analisis dan sebagainya itu. Dari situ, jadi apabila saya balik universiti, saya dah tak ada apa-apa lagi. Apa yang saya belajar 3 bulan ni, saya mengajar kat universiti. Osman Azizuddin yang berjudul Aisyah. Tapi oleh kerana skrip itu terlampau banyak, dia punya sampler sampai pelakon dia berlari. Saya kata, I don't think I can do this kind of film. Saya kata kalau sekadar satu garis merah saja dan subplot yang hanya sekadar 7 orang telefon, rumah balik. Sampai tak bertegur dengan Osman, tapi tak apalah, lepas dia berbaiklah balik. Jadi saya pindahkan segala ilmu yang saya belajar. Jadi istilah semiotik, istilah apa tu, segala-gala istilah yang incidental semua sekali yang dalam filem tu saya terjemahkan dalam Malaysia. Masuk dalam itu. Jadi syuting masa tu kan 21 hari. Semua lampu semua tu. Jadi kameraman saya masa tu bertukar sampai 3 orang, 5 orang. Akhirnya terakhir Murali pasal saya halau balik. Sebab tak sampai kepada tahap sendak saya, licin. Akhirnya si Murali ambil alih. Murali bukan kameraman ketiga lah. Dia sebenarnya. Jadi lepas tu saya datang mana kameraman. Saya ambil alih. Apa pasal? Saya dah tahu apa abang tak. Okey, tak apalah. Cuma sangkut masa masjid, dia tak masuk. Mana kamera? Ada satu scene dekat masjid Bombak. Wakil kata, dia tak masuk. Pasal? Director sebelum ni kata, orang tak Muslim tak boleh masuk. Kepala bapa korang.
So, kata, mana masuk? Masuk, lah. Betul, lepas tu dengar khabar dia mimpi ada berjubah datang 3 malam. That's why he confirm. Lepas masuk tu. Saya tanya kemudian, apabila dia dah kecoh, dah kahwin ni, lama lepas tu aku tanya. Aku nak tanya kau ni, kau convert pasal apa? Ingat Ana Aisyah kata, filem tu lah saya masuk masjid, lepas tu saya mimpi. Yalah, tak apalah tu. Filem tu lah saya masuk masjid, lepas tu saya mimpi. Yalah, tak apalah tu. Untunglah aku satu ada point ni. Kasihku bina dengan hati, cintaku tanam dengan rasa. Semaikan cerita sentiasa bersemi, demi kasih kita bersama. Bahagia muncul di awal masa mula.